Siasatan polis kemudiannya mendedahkan sejumlah wang RM450,000 tunai telah dilarikan oleh suspek dari bilik kebal. Pada 23 Oktober 2013, seorang pengawal keselamatan bantuan warga negara Indonesia yang bernama Laode yang ketika itu menggantikan pengawal keselamatan lain yang sedang bercuti sakit telah melepaskan satu tembakan senapan pam lalu menyebabkan kematian seorang pegawai bank yang dikenali sebagai Norazita binti Abu Talib di premis M-Bank Cawangan USJ, Subang Jaya, Selangor. Pada jam 4.30 petang hari kejadian, 4 pegawai bank wanita termasuk mangsa serta seorang pegawai bank yang bertanggungjawab menjaga cawangan bernama Alzana binti Abdullah dan 2 lagi dikenali sebagai Ifasri Wahyuni binti Mansur dan Laila Azwa binti Samingan meneruskan kerja-kerja mereka di bilik belakang. Sewaktu mangsa dan Alzana berada di dalam bilik kebal untuk memasukkan wang ke dalam peti besi, suspek telah melepaskan tembakan menggunakan senapan pam ke arah mangsa. Selepas menembak mangsa, suspek kemudian menarik Alzana jauh dari peti besi serta memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk berdiam diri. Suspek seterusnya memasukkan sejumlah wang dari peti besi tersebut ke dalam sebuah beg dan melarikan diri dari tempat kejadian. Menurut Alzana, pada jam 6.30 petang hari kejadian, dia menemani mangsa di bilik kebal untuk memasukkan wang tunai ke dalam peti besi bank. Semasa kejadian, mangsa berdiri di hadapan peti besi tersebut manakala suspek berdiri berdekatan seolah-olah sedang menunggu masa untuk bertindak. Sewaktu mangsa sedang memasukkan wang tunai ke dalam peti besi, Alzana mendengar satu bunyi yang sangat kuat berserta percikan api dan kemudian dia ditarik oleh suspek dan ditolak ke lantai. Alzana menambah, sebelum berlakunya rompakan tersebut, dia yang sedang mengira wang di kaunter operasi disoal oleh suspek bertanyakan pada jam berapa wang akan dipindahkan ke dalam peti besi. Seorang lagi pegawai bank, Ifasri Wahyuni, memaklumkan suspek beberapa kali bertanyakan kepadanya waktu mereka selesai membuat kerja kerana suspek mempunyai hal lain untuk dilakukan. Sewaktu dia dan Laila menyusun fail di kaunter operasi, dia terdengar bunyi letupan yang kuat dan melihat asap tebal. Dia bergegas ke tempat kejadian dan melihat mangsa telah rebah di atas lantai. Dicuba untuk memeriksa mangsa tetapi ditahan oleh suspek yang mengacukan senapan kepadanya. Suspek mengarahkan Ifasri untuk kembali ke kaunter operasi. Suspek memaklumkan kepada mahkamah rompakan tersebut telah dirancang seminggu sebelum hari kejadian oleh rakannya Ja Omar yang juga warga negara Indonesia. Mereka merancang untuk lari ke Johor dengan bantuan seorang tekong di Johor bernama Umi dan kemudiannya merentasi ke Indonesia dengan bot selepas merompak. Umi juga bersetuju untuk mengambil mereka di Subang Jaya pada jam 5 petang hari kejadian dan kos pengangkutan yang dipersetujui adalah RM800. Selepas menembak mangsa, suspek keluar melalui pintu depan bank dan melarikan diri bersama Ja Omar yang sedang menunggu suspek dengan motosikal. Umi, suspek dan Ja Omar akhirnya tiba di Johor pada jam 11 malam dan terus menuju ke Tasik Pulai. Suspek kemudian ditahan polis di JT Belungkur, Kota Tinggi Johor sewaktu menunggu untuk menaiki bot ke Indonesia. Selepas penangkapannya, suspek membawa polis ke tempat penemuan senapan pam di dalam longkang di Subang Jaya yang digunakannya untuk menembak mangsa dan disahkan oleh pakar ianya berfungsi dengan baik. Siasatan polis kemudiannya mendedahkan sejumlah wang RM450,000 tunai telah dilarikan oleh suspek dari bilik kebal. Perbuatan jenayah suspek dirakam di pita rakaman melalui 2 kamera CCTV statik yang dipasang di bilik kebal tersebut. Difahamkan suspek yang menggunakan nama RT Hamzah tidak mempunyai rekod jenayah dan hasil siasatan mendapati kad pengenalan yang digunakan suspek tidak wujud di dalam sistem Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Polis juga menahan seorang pengawal keselamatan warga negara Indonesia bernama Lapolo yang merupakan kenalan suspek dan turut merampas wang berjumlah RM21,800 dalam bentuk not RM
100 yang disorot dalam stokin berwarna hitam. Dikatakan wang tersebut merupakan sebahagian daripada hasil rompakan suspek. Lapolo memaklumkan dia ada berjumpa dengan suspek jam 6.30 petang hari kejadian. Suspek memberikan sejumlah wang kepada Lapolo untuk diserahkan kepada isteri suspek. Suspek juga menyerahkan kepadanya pakaian yang dipakai ketika kejadian dan motosikal untuk dilupuskan. Pada 8 Ogos 2014, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Datuk Akhtar Tahir menjatuhkan hukuman mati terhadap suspek selepas mendapati dia bersalah bagi dua pertuduhan yang dilakukannya di premis cawangan Embeng, Subang Jaya. Pada akhir perbicaraan, Hakim mendapati suspek gagal menimbulkan apa-apa keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Suspek kemudian membuat rayuan di Mahkamah Rayuan dengan memberikan keterangan bahawa dia tidak mempunyai niat untuk menembak mangsa, sebaliknya berniat untuk merompak. Senapang itu telah melepaskan tembakan secara tidak sengaja apabila dia hendak mengepam senapang itu. Suspek mendakwa bahawa tujuan mengepam senapang adalah untuk menarik perhatian Arzana dan dia tidak menyangka senapang itu akan melepaskan tembakan dengan hanya mengepam. Dia menyimpulkan bahawa terdapat kecacatan mekanikal yang telah menyebabkan senapang itu melepaskan tembakan dengan sendirinya. Walau bagaimanapun, panel 3 hakim diketuai Hakim Datuk Aziz Ali berpendapat tiada kemalangan tembakan kerana ia jelas satu tindakan yang disengajakan kerana suspek telah menetapkan tuil keselamatan senapang di kedudukan fire sebelum dia melakukan rompakan itu. Dengan ini, Mahkamah Rayuan memutuskan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas suspek. Susulan kejadian ini, Kementerian Dalam Negeri KDN mendapati syarikat pengawal keselamatan yang mengambil suspek bekerja telah melakukan beberapa kesalahan termasuk mengaji pendatang tanpa izin parti dan individu yang mempunyai rekod jenayah. Atas kesalahan itu, KDN membatalkan lesen syarikat keselamatan tersebut pada 25 Oktober 2013 kerana melanggar beberapa syarat termasuk tidak membuat tapisan keselamatan terhadap petugas selain melanggar syarat Akta Agensi Pengendalian 1971.